يا حي يا قيوم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum Ustaz Syamir. Assalamualaikum Ustaz Syamir. Apa khabar? Tak dengar. Assalamualaikum Ustaz Syamir. Dapat dengar ke? Hello. Headphone. Test. Okay. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar, alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Jelas. Khabar Ustaz Amdi? Dah sihat, alhamdulillah. Lama tak jumpa. Kita masih tunggu audien lain masuk ke Ustaz. Boleh Ustaz lagi? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia, para VIP, rakan-rakan UiTM, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syamir bin Muhammad Yusof. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama kita di UiTM menemani, dan kita juga ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Hamdi Rahman sebagai ahli panel kedua pada pagi ini. Pertamanya kita syukur Allah kerana kita dipertemukan pagi ini di pagi Jumaat yang indah ini. Marilah kita sama-sama perbanyakkan salawat, perbanyakkan zikir pada pagi Jumaat ini. Mudah-mudahan dengan salawat kita maka dapat kita beroleh syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa melengahkan lagi, saya bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama membuka majlis pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, pagi ini saudara dan saudari sekalian, kita ditemani oleh ahli panel kita yang pertama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syamir bin Muhammad Yusof, penolong pengurus bahagian pemasaran Majlis Agama Islam Perak. Dan kita juga ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Hamdi Rahman, pensyarah kanan UiTM Perak, sebagai panel yang kedua. Mudah-mudahan perkongsian mereka pada pagi ini dapat menjelaskan kita tentang pembayaran zakat dan juga pengagihan zakat yang berlaku di peringkat UiTM dan di peringkat negeri Perak. Ya, jadi kami sangat berbahagialah dengan kehadiran Ustaz Syamir pada pagi ini, kan, untuk memperjelaskan beberapa isu yang mungkin sahabat-sahabat kita daripada UiTM tak berapa nampak jelas sangat tentang cara untuk pemotongan zakat. Mungkin ada lagi yang keliru dengan zakat negeri Perak ni, nak bayar dengan negeri Perak ke, ada yang nak bayar negeri lain, ada yang tak percaya dengan zakat negeri Perak pun ada. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran yang berbahagia Ustaz Syamir pada pagi ini dapat memberi penjelasan sikit sebanyak tentang pengiraan zakat pendapatan bagi staf-staf kita dan juga rakyat-rakyat negeri Perak khususnya. Jadi tanpa banyak staf-staf kita sudah ternanti-nanti untuk menunggu yang berbahagia Ustaz, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan moderator Ustaz Muhammad Zaki ya. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak UiTM Cawangan Perak khususnya. Saya rasa berbanggalah pagi ini dapat berkongsi mungkin sedikit maklumat ataupun info berkaitan zakat, khususnya zakat pendapatan, dan juga sedikit ataupun perkongsian bagaimana agihan zakat ni dilaksanakan di lapangan. Sebagai makluman tuan-tuan dan juga puan-puan, saya sebelum ini lebih kepada urusan untuk bahagian bantuan ni. Cuma baru beberapa tahun ni saja, tahun lepas saya masuk untuk bahagian dakwah pemasaran zakat ni, insya-Allah. Jadi yang saya hormati Fadil Ustaz Hamdi Rahman, juga tuan-tuan, puan-puan barisan VVIP yang hadir pada pagi ini. Saya difahamkan barisan pensyarah pun ada. Student ada ke Ustaz Hamdi?
Ada ya? Okey, adik-adik, para saya pelajar yang saya kasihi sekalian, terima kasih saya ucapkan, dan saya sebenarnya sangat bertuah sebenarnya, dan juga merasa gembira sangat sebab saya adalah bekas penuntut di UiTM sendiri. Saya adalah bekas penuntut di UiTM dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengkhususannya perbankan Islam. Mungkin jika ada adik-adik yang mungkin sama kos dengan saya dan sebagainya, bolehlah ada sedikit info berkaitan dengan zakat. Jika ada terlibat dalam salah satu mata pelajaran ataupun subjek, untuk kita sama-sama ambil info dan juga maklumat lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini sebenarnya saya sepatutnya lah yang menyampaikan pegawai saya, Ustaz Faiz. Cuma ada sedikit masalah dan saya akan menggantikan beliau, insya-Allah. Jadi sebelum saya pergi terus kepada zakat pendapatan, topik utama kita pada pagi ini, izinkan untuk saya mungkin share sedikit sebanyaklah berkaitan info zakat ataupun agihan itu sendiri sebagai permulaannya, insya-Allah. Sebentar ya, saya share skrin dulu. Boleh nampak ke tuan-tuan skrin saya? Tak nampak. Tak nampak sekejap Okey, sekarang nampak tak? Okey, boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Terlebih dahulu, saya Muhammad Syamil Muhammad Yusof dari bahagian pemasaran Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. InsyaAllah pagi ini akan berkongsi sedikit info berkaitan kaedah pengenaan zakat pendapatan. Kita boleh semak sedikit ya, apa itu sebenarnya pengertian zakat. Ada 3 kategori di sini, iaitu dari sudut bahasa yang bermaksud bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Dari sudut istilahnya ialah membersihkan harta di samping mensucikan diri dan jiwa orang kaya dari sifat kedekut dan bakhil. Dalam erti kata lain, ialah membersihkan diri daripada sikap dengki, tamak dan dendam daripada golongan yang berharta dan kaya ini kepada orang yang miskin dan meminta-minta. Seterusnya dari sudut istilah syarak pula, mengeluarkan sebahagian harta tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu dan diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat berdasarkan hukum syarak. Baiklah, itu adalah sudut pengertian zakat secara umumnya. Dan seterusnya kita kena tahulah zakat ini ada berapa jenis. Kadang-kadang ini yang mungkin sedikit keliru dan sebagainya. Zakat ini terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama zakat fitrah. Saya yakin tuan-tuan puan-puan semua sedia maklum zakat fitrah yang kita tunaikan pada bulan Ramadan ya, berdasarkan diri kita dan juga tanggungan kita, insya-Allah. Dan yang kedua ialah zakat harta. Okey, di bawah zakat harta inilah ada beberapa jenis zakat-zakat lain yang boleh kita taksir berdasarkan milikan yang kita adalah, berdasarkan jenis-jenis zakat ataupun harta yang berkenaan. Sebagai contoh, yang pertama zakat emas dan perak, yang kedua zakat wang simpanan, yang ketiga zakat perniagaan, yang keempat zakat tanaman, seterusnya zakat ternakan, yang keenam zakat pelaburan ataupun saham, seterusnya zakat KWSP ataupun LTAT bagi tentera, LTAT, dan akhir sekali insya-Allah topik yang bakal kita kupas ataupun
lihat pada pagi ini ialah zakat pendapatan, ataupun kadang-kadang orang panggil zakat gaji, zakat potongan gaji macam itulah. Jadi secara umumnya nama ataupun kategorinya ialah sebagai zakat pendapatan. Okey, sebelum kita masuk ke ruangan zakat pendapatan tu, mungkin macam yang Ustaz Hamdi ataupun Tuan Moderator maklumkan di awal penampilan kita tadi, mungkin ada di antara kita ataupun masyarakat yang mungkin belum mendapat maklumat yang sebenarnya. Sebenarnya duit zakat ini ataupun dana zakat ini boleh diagihkan kepada siapa? Adakah kita boleh sesuka hati memberikan peruntukan zakat itu kepada yang kita ingin berikan tanpa merujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan? Baiklah, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya sedekah yakni zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat yakni amil, mu'alaf yang dipujuk hati mereka untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Ini terjemahan surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan di sini ada beberapa kategori ataupun jenis-jenis yang boleh kita kategorikan sebagai penerima zakat ni, ataupun kita namakan sebagai asnaf. Seperti sebelah kiri skrin kita ni, yang pertama ialah fakir, yang kedua ialah miskin, yang ketiga ialah amil, yang keempat ialah mu'allaf, yang kelima ialah riqab, yang keenam ialah gharimin, yang ketujuh fi sabilillah, dan ke-8 ibn sabil. Baiklah, mungkin ada yang kurang jelas dari sudut sebenarnya apa definisi bagi setiap asnaf ini. Saya boleh nyatakan sedikit berkenaan jenis-jenis asnaf ini secara umum ataupun lebih mudah untuk orang fahami. Okey, yang pertama fakir. Fakir dan miskin ini kadang-kadang masyarakat di luar sana hanya mungkin mengetahui asnaf ini ialah fakir dan miskin. Sebenarnya bukan. Sebab tu kita ada 8 kategori ni. 8 ini adalah kategori asnaf yang boleh menerima dana zakat tertakluk kepada ketentuan syarak lah, ada dia punya peraturan dan sebagainya. Untuk kita asingkan ataupun kita bezakan fakir dan miskin ni mudah sahaja. Kita untuk fakir ni kita anggap ataupun kita ambil definisi sebagai mereka ini yang langsung tiada apa-apa. Sebagai contoh, mereka ini sakit, memang tiada mata pencarian, tinggal berseorangan, dan memang mereka ini tak ada kerja ataupun sumber pendapatan yang dalam tempoh orang panggil sumber pendapatan yang tidak tetap. Mereka ni langsung tiada. Kita boleh kategorikannya sebagai fakir. Miskin pula macam mana? Miskin ini untuk memudahkan definisinya, mereka ini ada kerja, contohnya ada kerja, ada sumber pendapatan tetapi tidak memenuhi ataupun mencukupi orang dipanggil had kifayah tu, sudah had kecukupan individu ataupun keluarga tersebut. Nanti saya akan terangkan dari sudut had kifayah tu, insya-Allah. Dan yang ketiga ialah amil. Amil ni tuan-tuan semua sedia maklum, pengurus zakat seperti kami lah. Kami ni ialah amil yang menguruskan dari sudut kutipan dan juga agihan. Itu sebagai amil yang di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, yang ditentukan di bawah kekuasaan pejabat ataupun di bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak lah. Dan juga amil-amil lain nantikan kami yang sah di bawah MAIB seperti amil zakat fitrah, amil profesional dan juga sebagainya, yang disahkan sahaja oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Yang keempat ialah mu'alaf, mereka yang memeluk agama Islam. Dan mu'alaf ni bukanlah selama-lamanya mu'alaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kat sini kita ada tahap ataupun time frame-nya dekat sini. Di Perak ni kalau contoh kita bagi, tak silap saya 4 tahun. Maksudnya selepas contohlah seorang ni Ali ke, dia baru masuk Islam, selepas 4 tahun tu bukanlah kita tak nak panggil dia mu'alaf sebagainya. Cuma dari sudut di kategorinya sebagai mu'alaf tu dah bukan kita kategorikan sebagai mu'alaf lah. Bolehlah dikategorikan sebagai asnaf lain sekiranya dia masih dalam keadaan yang layak untuk menerima zakat, sama ada dia fakir ataupun miskin lah.
Jadi mu'alaf ni bukan selama-lamanya. Dah 20 tahun masuk Islam nak panggil mu'alaf pun sebenarnya tidak tepat dari sudut istilah tu. Baik. Seterusnya riqab. Riqab ini lebih kepada kita panggil untuk memerdekakan. Kalau istilah dulu-dulu ni riqab ni untuk memerdekakan hamba. Kalau yang dalam masa sekarang ni, kalau tuan-tuan sedia maklum, ada tak apa-apa situasi ataupun keadaan yang rasanya mereka ni terbelenggu, sama ada dari sudut terbelenggu, dari sudut mereka punya pergaulan, akidah dan sebagainya. Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Perak, MAIK dan juga Jabatan Agama Islam Perak, kita ada buat kerjasama dari sudut bahagian dakwah, kalau tak silap saya, Jabatan Agama Islam Perak, untuk program bersama dengan golongan-golongan LGBTQ LGBTQ ni, yang mereka ni sebenarnya terbelenggu dengan keadaan mereka yang sekarang ni lah. Program-program berbentuk sahsiah, kerohanian dan sebagainya, untuk dibantu untuk memerdekakan ataupun memutuskan belenggu mereka ni dalam keadaan mereka sekarang ni mungkin yang agak tersasar daripada jalan Islam. Itu antara contoh lah. Sebabnya sekarang ni kalau untuk memerdekakan hamba tu mungkin satu term yang agak ganjil ataupun tidak sesuai, ataupun memang tidak ada untuk kita merdekakan hamba pada zaman ini. Jadi sudut istilah tu perkara-perkara umpama dengan itulah untuk kita cuba memerdekakan ataupun melepaskan mereka daripada belenggu-belenggu tersebut. Dan yang keenam ialah gharimin. Gharimin ni orang yang berhutang. Adakah semua orang yang berhutang ni boleh menerima bantuan zakat? Dia sebenarnya tertakluk kepada jenis-jenis hutang dan juga hutang melibatkan hutang-hutang asasi. Nak kata berhutang, itulah kita semua pun sedia maklum, kita pun berhutang kan. Jadi ada jenis-jenis hutang yang di bawah pengurusan ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, boleh dipohon untuk dibantu dengan menggunakan dana zakat, insya-Allah. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah, berjuang jalan Allah, ataupun dalam situasi semasa banyak kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti, kita bantulah untuk syiar-syiar Islam, pelajar-pelajar nak semua belajar dan sebagainya, kita gunakan peruntukan di bawah asnaf fisabilillah. Untuk Ibnu Sabil pula yang terakhir, kita bantu mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai makluman tuan-tuan dan puan-puan, MAIK banyak menggunakan dana zakat untuk kategori Ibnu Sabil ni, untuk membantu pelajar-pelajar kita yang melanjutkan pengajian di luar negara dari sudut bantuan tiket kapal terbang pergi dan balik. Maksudnya dekat sini sekali masa pergi dan juga last kali masa mereka menamatkan pengajian, itu pun MAIK akan bantu menggunakan peruntukan asnaf Ibnu Sabil, mereka yang dalam perjalanan dalam perjalanan melakukan perkara kebaikan lah, sama belajar dan sebagainya. Juga kita di MAIK ini ada 18, ada berapa belas cawangan, dan kita ada kaunter zakat untuk mereka yang ingin memohon bantuan kecemasan. Ada yang berbagai masalah lah tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam situasi kami di sini yang boleh saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang dalam perjalanan mengalami masalah dari sudut itulah, itu pun kita boleh bantu dengan menggunakan dana zakat di bawah asnaf Ibnu Sabil, yang bantu mereka yang sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Baiklah, itu adalah sebuah sedikit saya jelaskan berkenaan dengan kategori asnaf berdasarkan terjemahan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 ini. Baik, saya mula-mula ni dah terus nak bagi kuis. Sebenarnya saya ada hadiah nak bagi ni pada tuan-tuan. Saya nak bagi pada 3 orang je. Nanti saya akan PM pada moderator lah kot untuk take note siapa yang menjawab dan sebagainya di ruangan komen yang paling awal lah apa. Mungkin ada yang tahu tak? Tuan-tuan tahu tak apakah jenis-jenis bantuan yang zakat, bantuan zakat yang disediakan oleh pihak MAIK? Kalau contohlah tuan-tuan ada yang tahu, boleh tulis di ruangan komen jenis bantuan tu. Saya akan pilih dulu mungkin 3 orang yang terawal apakah jenis bantuan zakat yang disediakan oleh MAIK khususnya kepada asnaf di negeri Perak ni. Mungkin di hujung nanti sebenarnya saya ada bersama dengan sahabat saya Ustaz Faizul, dia pun akan belik-belik lah di ruangan komen tu. Okey, ada antara tuan-tuan yang menjawab dengan tepat dan sebagainya, kita akan rujuk dan juga kita akan umumkanlah ada
hadiah tu. Saya bagi satu je contoh bantuan zakat yang kita sediakan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, untuk pelajar khususnya yang masuk UiTM ataupun IPTS dan sebagainya, MAIP ada sediakan bantuan di bawah Asnaf Fisabilillah untuk kemasukan semester yang pertama. Itu dinamakan bantuan pelajaran. Kita akan bagi mengikut kategori pengajian lah. Kalau CJ dan juga matrikulasi, tak silap saya sekarang RM600. Diploma RM700, ijazah 800, macam itulah hasil saya macam tu. Dia ada kategori tahap je, mengikut tahap, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang tahu, mungkin ada yang saudara mara yang pernah menerima bantuan zakat, apakah jenis bantuan tu, bolehlah share apakah jenis bantuan untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat hadiah daripada kami, insya-Allah. Baiklah, saya mohon untuk terus masuk kepada main topik kita pagi ini, iaitu berkenaan dengan zakat pendapatan. Ataupun macam saya cakap pada awal tadi, ada yang kata zakat gaji, zakat yalah potongan gaji dan sebagainya. Itulah samalah itu zakat pendapatan. Jadi di sini apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan? Yang pertama ialah gajilah, dan saya yakin pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan termasuklah saya, kita adalah merupakan kaki tangan awam, dan juga sumber pendapatan utama kita ialah berdasarkan gaji dan juga allowance kita lah yang termaktub dalam kita punya slip gaji itu, insya-Allah. Dan yang kedua ialah pendapatan bebas. Apakah itu pendapatan bebas? Ini adalah contoh-contoh pendapatan lain lah yang boleh dikategorikan ataupun yang boleh ditaksirkan bersama di bawah kategori zakat pendapatan. Yang pertama, seperti biasa saya maklumkan tadi, gaji kita, mungkin kita ada bonus, kepada yang pencen tu mungkin ada pencen untuk ditaksirkan. Yang ketiga, keempat, upah, honorarium. Honorarium ni sagu hati, pampasan, royalty, fee, apa pembayaran yang diberikan kepada kita, dan juga dividen. Ini mana-mana yang berkaitan dengan pendapatan kita. Baik, saya akan terus ke slide yang seterusnya. Kaedah pengiraan zakat pendapatan. Baik tuan-tuan, kepada yang mungkin telah melaksanakan ataupun mentaksir zakat pendapatan dalam ruangan kita pagi ini, saya ucapkan terima kasih dan juga kami doakan semua dimudahkan urusannya. Untuk kaedah pengiraan ni, kita ada dua kaedah pengiraan yang utama. Baik, yang pertama ialah kaedah pendapatan kasar. Okey, yang pertama ialah pendapatan kasar, dan yang kedua ialah kaedah pengiraan dengan menggunakan pendapatan bersih untuk 1 tahun dan akan ditolakkan dengan beberapa asas perbelanjaan yang dibenarkan. InsyaAllah sekejap lagi saya akan maklumkan apa jenis-jenis tolakan tu. Baik, kita akan pergi pada kaedah pengiraan yang pertama, iaitu kaedah pengiraan pendapatan kasar. Baik, untuk pendapatan kasar ini, kaedahnya mudah saja. Kita ambil kita punya pendapatan kasar untuk setahun. Contoh kita punya kasar setahun ni 12 bulan tu kan. Nilaiannya seperti tertera pada skrin iaitu 100,000. Ini termasuk gaji, dia punya allowance, bonus dan sebagainya. Itu setahun tu. Kemudian kaedah pengiraannya darab sahaja dengan 2.5%, iaitu kadar zakat lah. Kadar zakat untuk zakat pendapatan yang digunakanlah di seluruh negeri di Malaysia ni, insya-Allah 2.5%. Terus didarabkan sahaja dengan RM100,000 dan dapatlah kadar zakat pendapatan beliau untuk tahun berkenaan sebanyak RM2,500. Ini ialah kaedah yang pertama. Maksudnya dia tak nak tolak apa-apa. Dia kata tak apa, ambil je pendapatan kasar saya, terus darabkan saja dengan 2.5%. Jelas ya, ini untuk kaedah yang pertama, iaitu pendapatan kasar semata-mata. Baik. Seterusnya, kita bergerak ke kaedah pengiraan yang kedua. Okey, ini adalah kaedah pengiraan yang paling banyak digunakanlah atau paling popular lah saya cakap. Kita akan gunakan sebabnya dia ada asas-asas penolakan yang mungkin masyarakat ataupun individu tersebut rasa lebih tepat lah, bukan lebih tepat, lebih kena dengan apa yang mereka tanggung sepanjang tahun ni. Baik, kita akan pergi ke kaedah pengiraan yang kedua, iaitu kaedah pengiraan
pendapatan bersih. Maksudnya pendapatan bersih ni daripada pendapatan kasar kita setahun tadi, kita tolak beberapa jenis perbelanjaan yang dibenarkan mengikut perbincangan MAIC ataupun ketetapan MAIC berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak lah, insyaAllah. Jadi saya akan terangkan beberapa kategori yang dibenarkan sebagai asas penolakan perbelanjaan untuk kiraan zakat pendapatan. Kategori yang kedua ini iaitu pendapatan bersih. Contoh, ini situasi contoh situasi kepada individu A ni, contohlah namanya Encik Ahmad. Okey, Encik Ahmad gaji pokok beliau sepanjang tahun 2020 ialah RM54,000. Ini untuk setahun lah. Okey, untuk setahun RM54,000. Dan juga ada pendapatan lainnya iaitu allowance lah. Allowance-nya RM6,000. So pendapatan kasarnya ialah RM60,000. Baik. Apa yang saya maklumkan tadi, ada beberapa asas perbelanjaan yang dibenarkan untuk ditolak. Ini antaranya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan terus ke jadual lah, ini contoh. Baik, ini contoh terus ke jadual. Yang sebelah kiri yang berwarna ni ialah asas-asas penolakan yang dibenarkan. Yang pertama ialah penolakan untuk diri sendiri. Baik, 10,800 ni asasnya tolakan diri mengambil kira pendapatan minimum dalam sebulan berjumlah RM900 berdasarkan perbelanjaan bagi keperluan asas individu. Kalau ikutkan sekarang di Perak, ini adalah kadar yang kita gunakan, iaitu untuk penolakan diri sendiri sebanyak RM10,800. Okey, itu untuk yang pertama, untuk kita tolak daripada pendapatan kasar tadi. Yang kedua ialah penolakan bagi isteri. Baik, untuk seorang isteri ialah RM5,000. Maaf ya, untuk seorang isteri RM5,000. Kalau ada yang isteri lebih seorang, ada penolakan lain dah. Baik, tapi saya rasa sini majoriti semua seorang je kan. Okey, seterusnya penolakan anak-anak. Okey, untuk anak-anak ini kita ada kategorikan kepada dua jenis. Baik, untuk anak yang pertama anak yang berusia 18 tahun dan ke bawah, nilaian penolakan ni ialah RM2,003. Jadual ni sebabnya tadi situasi dua orang jadi RM4,600 tu. Untuk 18 tahun ke bawah, nilaian penolakan ni ialah RM2,300 seorang. Okey, untuk kategori yang kedua pula, anak yang berusia 18 tahun dan ke atas ataupun yang sedang menuntut di IPT, nilaiannya RM2,800 seorang. Dia berbeza lah, mungkin dari sudut penyeraan ataupun ketetapan yang ditetapkan sebelum ini. Kita sedia maklum anak yang belajar di IPT ni mungkin keperluan mereka ni lebih tinggi daripada anak-anak yang mungkin bersekolah di sekolah biasa ni. Itu kita ambil dari sudut. Itulah, itu kita bezakannya. Yang bawah 18 tahun RM2,300, yang 18 tahun ke atas dan menuntut di IPT RM2,800. Okey, yang seterusnya, faktor yang seterusnya penolakan ialah pemberian kepada ibu bapa. Kita sudah mesti maklum pada mereka yang masih mempunyai ibu bapa yang membuat ataupun memberi sumbangan secara bulanan kepada ibu bapa, dan ini kita ambil kadar puratanya maksimum RM3,000 setahun. Ini juga kita boleh tolak daripada kita punya pengiraan. Ini maksimum RM3,000 ya tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kajian dan juga purata semasa keputusan amount ini dilaksanakan. RM3,000 ni maksimum. RM3,000 ni contoh kalau 12 bulan, sebulan lebih kurang 200 lebih lah, macam tu. RM3,000 maksimum penolakan untuk item sumbangan kepada ibu bapa. Baik, okey, yang first tadi untuk penolakan diri sendiri, yang kedua penolakan kepada isteri, yang ketiga penolakan kepada anak mengikut jenis ataupun kategori umur, yang keempat ialah penolakan kepada sumbangan ibu bapa. Okey, seterusnya penolakan untuk rawatan sekaligus. Ini kami letakkan RM500 setahun. Sebagai contoh, kita mungkin kadang-kadang ada ke klinik swasta dan sebagainya untuk ubat-ubatan dan sebagainya. RM500 ni sebagai asas penolakan untuk setahun.
Ini kita memang tetapkan untuk rawatan sekaligus. Tolakan seterusnya lah. Baik, seterusnya rawatan sakit kronik. Baik, dekat sini dia ada sebabnya contoh kes tadi dia tak ada tanggungan yang sakit kronik. Baik, untuk rawatan sakit kronik ni tak kisah sama ada yang ingin membuat potongan ini sakit kronik, isteri ataupun ahli keluarga maupun yang sedang menjaga ibu bapa ataupun memang saudara mara yang mereka jaga secara total. Apa yang boleh dikategorikan sebagai sakit kronik ini ialah sakit yang terlantar ataupun ubat-ubatan mereka ni memang memerlukan ubat-ubatan yang beli. Kita semua sedia maklum, bukan semua ubat-ubatan kini hospital kerajaan boleh supply. Mungkin mereka ini memerlukan ubat yang kena beli. Kita sedia maklum lah, sebab saya pun ada ahli keluarga saudara mara yang memang kena beli ubat ni, sebab ubat tu mungkin ubat yang terkawal dan sebagainya, dia kena beli. Lebih-lebih lagi yang menjaga sama ada ahli keluarga, ibu bapa yang terlantar. Boleh kita masukkan sebagai asas penolakan seorang RM2,400. Kalau jaga 2 orang, darat 2 lah, RM4,800. Itu ialah untuk asas penolakan yang seterusnya, iaitu rawatan sakit kronik. Okey, seterusnya ialah untuk KWSP. Berapa potongan kita sebulan, kita akan nerapkan dengan 12 bulan lah. Jadi kepada yang tetap tak ada. Ya Ustaz Faizal? Ya. Tak ada. Okey, pada yang mungkin yang masih membuat potongan KWSP, kita akan kirakan dari sudut berapa potongan bulanan tu didarabkan dengan 12 bulan. Sebabkan tadi kita kira pendapatan untuk setahun kan. Jadi untuk apa-apa jenis perbelanjaan kita akan darabkan dengan 12 bulan supaya lebih lebih adil lah untuk dibuat penolakan tu. Baik. Okey, setelah kita kira semua jenis asas penolakan tadi, daripada yang pertama tadi kan RM10,800 untuk diri sendiri, RM5,000 untuk isteri, untuk anak-anak, untuk sumbangan kepada ibu bapa, seterusnya rawatan sekaligus perubatan, rawatan sakit kronik, dan juga kita buat potongan KWSP, kita dah siap tolakan. Jumlah hasil tolakan ni seperti contohlah tertera pada bawah tu, RM33,100. Kita akan tolak daripada berapa jumlah pendapatan kasar individu ni. Tadi berapa pendapatan kasar dia tuan-tuan? Ini pendapatan kasarnya iaitu RM60,000 berdasarkan gaji pokok dan juga allowance beliau. RM60,000 ni akan ditolak dengan hasil kita kira total asas penolakan yang dibenarkan tadi. Berapa tuan-tuan? RM33,100. Okey, berapa jumlah dia? Baik. Okey, mohon tuan-tuan rujuk jadual yang saya paparkan di skrin sekarang ini. Untuk C ialah pendapatan bersih ini, maksudnya daripada RM60,000 tadi pendapatan kasar beliau sepanjang tahun ditolak dengan jumlah asas-asas penolakan yang dibenarkan tadi. Berapa? Untuk diri sendiri, untuk isteri, anak-anak kan, jaga mak ayah dan sebagainya. Dah ditolak tu, dapatlah inilah jumlah pendapatan bersih beliau berjumlah RM29,900. Nak tahu sama ada jumlah ini dah dikenakan zakat ke belum? Macam mana caranya? Caranya kita kena bandingkan dengan kadar nisab. Apa benda pula kadar nisab tu? Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin yang mana yang belum tahu. Kadar nisab ni kadar yang menentukan ataupun sebagai benchmark lah, sama ada pendapatan bersih seseorang individu itu layak untuk dizakatkan ataupun tidak. Jadi kadar nisab ini berpandukan kepada harga 85 gram emas semasa. Semasa contohnya sekarang ni bulan apa? Bulan 11. Berapa harga 1 gram emas untuk terkini bulan 11 didarabkan dengan 85 gram. Tuan-tuan boleh tengok dekat ruangan D, nisab semasa sekarang yang digunakan di pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, juga beberapa Majlis Agama Islam yang lain, ialah RM20,204.37. Ini ialah harga berdasarkan 85 gram emas. Baik, kita bandingkan
nisab semasa 20,204.37 ini dengan jumlah pendapatan bersih yang kita tolak tadi di atas tu. Jadi dekat sini pendapatan bersih individu ini telah melebihi nisab semasa zakat terkini di Maib, di Perak, ya. Jadi kita rujuk kepada bahagian E, kewajipan berzakatnya ialah sebabnya pendapatan bersih setelah ditolak tadi ialah melebihi kadar nisab semasa. Baik, setelah kita dah kenal pasti individu ini dah kena zakat ke ataupun pendapatan beliau belum sampai lagi tahap zakat. Okey, yang ini memang contohnya dah kenakan berzakat lah. Baru kita akan tengok F tu, caruman ke tabung haji. Beliau ada tak buat caruman ke tabung haji? Jika ada, kita akan tolak. Kita akan tolak kerana di tabung haji, tuan-tuan dan puan juga sedia maklum, tabung haji telah menguruskan zakat untuk pencarum mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh untuk menzakatkan dua kali lah kat sini. Tetapi kenapa kita tak tolak sesiap kat atas tadi? Itu isunya. Sebenarnya kita ambil dari sudut asasnya di tabung haji itu tetap merupakan jumlah duit yang dia ada, pendapatan simpanan dia, caruman dia. Jadi kita tolak di bahagian bawah ni supaya apabila telah jelas individu itu layak untuk kewajipan berzakatnya, baru kita tolak dengan nilaian jumlah caruman setahun untuk tabung haji individu tersebut. Jadi daripada jumlah C tadi, pendapatan bersih tadi 26,900, tolak terlebih dahulu dengan RM3,000 ni. Tolak terlebih dahulu RM3,000 caruman ke tabung haji ni, barulah dapat yang G biru ni, pendapatan bersih ditolak dengan caruman ke tabung haji, iaitu RM23,900. Jadi untuk G inilah, amount inilah RM23,900 ni yang akan didarabkan dengan 2.5%, yakni kadar zakat ni, untuk kita dapatkan berapa sebenarnya amount zakat pendapatan tahunan yang sebenarnya dikenakan ke atas individu tersebut. Baik, daripada 23,900 ini setelah didarabkan dengan 2.5%, jumlah zakat pendapatan individu tersebut untuk setahun ialah RM597.50. Ini untuk setahun ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang suka bayar secara lamsam setahun terus, 7 tahun. Namun mungkin ada yang rasa macam mungkin tak nak rasa habis duit keluar duit sekaligus, mungkin rasa macam banyak kan. Jadi mereka memohon ataupun untuk membuat potongan zakat secara berjadual, yakni secara bulanan. Jadi dibahagikanlah jumlah RM597.50 tadi dengan 12 bulan. Jadilah untuk ruangan I itu jadi potongan zakat secara bulanan berjumlah RM49.79 untuk sebulan. Begitulah serba sedikit kaedah pengiraan zakat pendapatan ataupun zakat gaji lah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Sebenarnya dah ada di hujung slide ni, Ustaz Tuan Moderator. Mungkin ada sedikit kita buka untuk soalan ke macam mana tuan? Boleh juga. Sebabnya sama-sama tu kan? Sama-sama itu kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh terus. Ada juga soalan-soalan dekat sini Ustaz. Ada yang tentang pembangunan soal sosial, pemangkasaan ekonomi. Okay. Maka boleh Ustaz jawab soalan-soalan boleh, insyaAllah yang ada di sini. Ada 2-3 soalan. Okey, silakan Ustaz. Boleh tengok. Jika isteri bekerja dan juga membayar zakat secara individu, bagaimana untuk tolakan individu? 10,800. Adakah isteri juga boleh membuat tolakan? Dan kedua, adakah suami masih boleh membuat tolakan RM5,000? Tu soalan Ustaz. Boleh jawab yang itu. Okey, untuk yang isteri bekerja ni, penolakan untuk diri dia 10,800 tu memang ada. Cuma yang untuk suami masih boleh buat tolakan tu, masih boleh buat tolakan. Sebabnya hakikat tanggungan suami masih buat tolakan. Ustaz Amdi.
Untuk Norita, maaf ya Puan Norita Majid, pembangunan sosial, pemekasan ekonomi macam bagi modal baik untuk mula perniagaan, pembangunan pendidikan dan macam ini contoh jawapan tadi. Puan Norita ni pemenang pertama lah. Tahniah Puan Norita. Ada lagi tak yang menjawab? Oh sorry ada di atas lah. Okey baik. Skim bantuan perubatan. Tuan Taufik Muhammad Hassan, betul. Sambil-sambil ni Tuan Moderator, sambil-sambil saya baca jawapan ni, saya ulas terus sebenarnya apa skim-skim bantuan tu. Baik, terima kasih Tuan Taufik Muhammad Hassan, betul, skim bantuan perubatan. Sebagai makluman tuan-tuan dan perempuan, skim bantuan perubatan ni antara skim yang kita kategorikan di bawah asnaf fakir dan juga miskin dan juga mu'alaf, di mana kita semua sedia maklum di hospital kerajaan sekali sekarang bukan semua rawatan adalah percuma. Bukan semua rawatan adalah percuma. Jadi ada setengah perkara, contohnya kes nak bedah lutut, ligamen lutut, skru semua tu ataupun plate tu pesakit kena beli sendiri. Sekarang di hospital kerajaan percuma untuk kos perubatan sahaja. Dari sudut itu, MAIP ada juga sediakan bantuan perubatan di bawah asnaf kategori asnaf fakir, miskin dan mu'alaf. Sekiranya mereka tergolong dalam kategori ini, boleh menerima zakat di bawah asnaf tersebut di bawah skim bantuan perubatan. Selain daripada itu, saya maklumkan antara skim bantuan yang melibatkan sakit ni, yang paling utama ialah bantuan hemodialisis. Tuan Moderator, hemodialisis ini bantuan sakit buah pinggang. Saya rasa mungkin ramai yang tahulah. Sebabnya sakit buah pinggang ini bila kena sahaja paling kurang sebulan lah RM3,000 kena bayar. Jika tiada dana ataupun sumbangan. Kita boleh bayangkan tuan-tuan ya, kalau kita bekerja gaji RM3,000 lah, kita ambil contoh RM3,000 lah gaji kita. Kalau kita habis di situ, kita jatuh kategori mana tuan-tuan? Dia buat asnaf. Saya rasa boleh jatuh di kategori fakir. Jadi dari sudut itu, MAIP mengambil inisiatif, MAIP melantik 33 klinik dialisis swasta sebagai panel MAIP di seluruh negeri Perak. Satu, untuk memudahkan masyarakat yang ada di negeri Perak. Macam mana diorang nak dapatkan rawatan buah pinggang kalau mereka tinggal di Gerik, takkan nak ambil di Ipoh. Disebabkan rawatan dialisis ini 3 kali seminggu. Ini yang rawatan di pusat lah. Dia ada satu lagi rawatan menggunakan air saya di rumah. Cuma ia agak sensitif dan juga kadang-kadang bagi pesakit yang mungkin tiada orang untuk mengawasi beliau agak merisikokan di situ. Jadi setakat ini untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, setakat Oktober 2021 ini seramai 578 orang pesakit Islam kita sedang menjalani rawatan dialisis dan dibantu oleh dana zakat. Dan jumlah peruntukan setiap tahun untuk dialisis ini tuan-tuan perempuan berjumlah 17 juta ringgit tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. 17 juta. Tuan-tuan boleh bayangkan bantuan dialisis ni kita minta jauh lah. Cuma sebenarnya dari sudut statistiknya memang makin meningkat. Ustaz Amdi, Tuan Moderator. Memang makin meningkat. Lebih-lebih lagi bila hospital-hospital kerajaan pun ada sediakan untuk masyarakat ataupun orang awam. Namun mungkin dari sudut kekangan kewangan dan sebagainya, kebanyakan pesakit Muslim Baitul Mal. Maklumlah kami ni macam-macam orang panggil Ustaz. Ustaz Zaki, Ustaz Amdi. Ada yang panggil Baitul Mal. Ada yang panggil pusat zakat. Sebenarnya sama je. Cuma MAIP dan sebagainya. Kadang-kadang bila kami datang, kami cakap kami daripada MAIP, diorang tak kenal. Bila kami datang ke rumah kan, contoh cakap, makcik kami ni daripada Baitul Mal. Baitul Mal ni ialah istilah yang kita gunakan sekian lama, baru dia faham macam tu lah. Baru orang kampung faham lah. Bila kita betul sebut kan, baru orang kampung faham. Kalau sebut zakat pun dia tak tahu kan. Biasa Betul. Ada satu situasi saya nak share ni, kisah kelakar sikit lah. Sambil kita tengah pagi ni Ustaz ya. Kita pergi satu program untuk setiap tahun untuk penerima bantuan zakat kewangan bulanan, kita kena buat temuduga semula. Sebab apa kena buat temuduga semula? Kita nak tahu bagaimana keadaan ekonomi beliau ataupun keluarga dalam masa yang terkini.
Mungkin tahun lepas anak-anak masih di universiti dan sebagainya. Tahun ni anak dah habis universiti, dah bekerja dan sebagainya. Boleh kita tengok, kita nak kategorikan layak ke tak layak untuk diteruskan bantuan ni. Tapi kebanyakannya kita sambung tuan-tuan. Sebabnya ada faktor-faktor lain yang mereka ni layak untuk diteruskan. Ada satu kes kami pergi di Bagan Serai, saya ingat lagi. Seorang makcik lah, nenek lah, sangat nenek lah kan. Bila kita pergi tanya apa Assalamualaikum Pa kan, apa khabar sebagainya, okey, sihat ke? Sihat kata. Ada ke dapat apa-apa bantuan? Zakat ke? Zakat tak pernah dapat dia kata. Oh okey lah, tak tepat lah pergi rumah dia kan, tak pernah dapat. Baitul Mal dapat lah dia kata. Allahu Akbar. Sebenarnya sama je. Tapi kita tak salahkan nenek tu dan sebagainya. Dari sudut kefahaman tu, tugas kami, dakwah kami nak menerangkan kepada masyarakat apa sebenarnya peranan Baitul Mal, zakat dan sebagainya. Walaupun kami akui kami ni bukan sempurna, banyak kekurangan dan juga perkara yang boleh kami tambah baik. Namun dari sudut kita untuk menjaga kemaslahatan ummah khususnya di Negeri Perak ini, insya-Allah kita cuba buat yang terbaik lah. Ustaz, saya pun ada satu soalan lah nak tanya Ustaz tentang zakat di Negeri Perak ni kan. Adakah kemampuan kita nak bayar zakat kepada penerima zakat ni, berapa nisbah dan peratus untuk kita buat bayaran kepada penerima zakat berbanding duit zakat yang kita dapat daripada collection yang dibayar oleh rakyat Negeri Perak? Dari segi kemampuan lah, maksud saya kalau macam kita nak bayar kepada penerima zakat di Negeri Perak, di kampung-kampung, mungkin keperluan mereka mungkin lebih lagi, sampai 2 juta, 5 juta contohnya kan. Tapi duit hasil kutipan tu tak sampai pun banyak tu. Berapa peratus saja nisbah yang kita, agihan yang kita boleh buat kepada rakyat Negeri Perak Ustaz pada tahun ini lah khususnya. Baik Ustaz. Saban tahun memang kita ada peruntukan berdasarkan bajet-bajet tahunan. Ustaz Zaki, dari sudut bajet tahunan ni kita dah siap kategorikan mengikut kategori asnaf. Fakir berapa, miskin berapa, fisabilillah berapa, macam itulah ikut kategori asnaf tu. Kalau dari sudut Ustaz tanya dari sudut peratus agihan ke Ustaz Zaki? Bukan, maksud saya contohlah kalau macam kita nak bagi satu asnaf tu, kalau kita pergi ke rumah dia, kita buat satu kiraan untuk layak dia dapat zakat supaya dia dapat teruskan kehidupan dia, dia perlu 1 tahun, kita ambil sebulan dia perlu 500 lah untuk dia teruskan hidup, untuk makan, pakai dan juga teruskan hidup secara boleh secara makan 2 kali sehari. Kalau tidak dia tak dapat makan. Jadi kita daripada zakat ni Perak hanya mampu bayar 100 iaitu sekali makan je sehari. Sedangkan penerima memerlukan jumlah yang supaya cukup 2 kali makan sehari dan keperluan ada rumah, dan di samping kita nak bantu supaya dia dapat tingkatkan kehidupannya, tapi duit yang kita kutip hanya mampu 10% saja kita bayar kepada asnaf. Sedangkan asnaf layak menerima 100% daripada apa yang kita daripada kadar keperluan asnaf. Itu maksud saya. Jadi Negeri Perak ni kita punya kutipan tu mampu dah nak bayar 100% mengikut kadar keperluan yang dia perlukan. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Okey, saya faham. Baik, semua pun apa-apa maklum kita berbelanja berdasarkan kemampuan kewangan kita Ustaz. Okey, yang pertamalah untuk makluman Ustaz dan juga tuan-tuan dan perempuan, kita di Perak, negeri yang besar kan, antara negeri yang besar. Namun mengikut kajian yang dibuat sebelum ini, sebenarnya ramai lagi yang belum melaksanakan tuntutan berzakat ini berdasarkan kalau ikutkan pecahan penduduk sekarang di negeri Perak. Contoh, sebab itu macam yang Ustaz Zaki kata tadi, memang kami sedia maklum, kami tak boleh nak memenuhi 100% dari sudut keperluan para asnaf ini. Lepas tu kita ada beberapa bajet, berapa ketetapan, berapa kadar minimum yang boleh kami berikan kepada setiap keluarga mengikut jenis bantuan berdasarkan peruntukan ataupun kemampuan kewangan yang kami ada. Contoh, sekarang ni di Perak untuk makluman semua minimum RM300 sebulan untuk bantuan kewangan bulanan berdasarkan jumlah isi rumah ataupun apa
apa keperluan tambahan yang boleh menyebabkan bantuan itu dilebihkan. Contoh, dalam rumah itu ada bukan setakat mereka ni miskin dan sebagainya, ada juga anak yang sakit. Itu juga kita boleh masuk di dalam kaedah pengiraan hak kifayah kita sebagai pelarasan tambahan untuk kita tingkat lagi bantuan bulanan mereka. Itu yang pertama, anak yang sakit. Ahli keluarga yang sakit, bukan anak, ahli keluarga. Yang kedua, jika di dalam rumah tersebut ada ahli keluarga yang berstatus orang kelainan upaya, itu juga dijadikan sebagai pelarasan tambahan agar bantuan boleh dinaikkan lagi daripada kadar minimum 300 tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika di dalam rumah tersebut ada yang berstatus isteri yang ditinggalkan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, statistik penerima bantuan zakat, khususnya bantuan kewangan bulanan ni, kebanyakannya wanita yang mempunyai masalah. Yang pertama, suami tinggalkan mereka. Yang kedua, suami masuk ke dalam penjara. Yang ketiga, suami terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang. 3 faktor utama. Itu antara kriteria tambahan yang boleh kita masukkan sebagai untuk penambahan jumlah bantuan di setiap rumah. Baik, jika kita dah selaraskan dan sebagainya, namun masih tidak mencukupi, itu sebenarnya sebagai ini pandangan peribadi saya lah, sebagai ahli masyarakat, orang-orang yang terdekat, itu kewajipan kita ataupun kita punya kesedaran lah untuk kita bantu semampu yang boleh untuk kita bantu mereka ini untuk mendapat kehidupan yang lebih selesa, insya-Allah. Namun di pihak MAIB, ketika siasatan dijalankan, itu antara faktor-faktor yang kita akan lihat dari sudut kecukupan had kifayah berdasarkan pengiraan yang kita buat menuruti jadual had kifayah yang kita gunakan setiap kali siasatan ataupun keputusan permohonan bantuan dibincangkan. Begitu Ustaz. Okey, terima kasih atas penjelasan daripada Ustaz Syamil, begitu jelas dan terang, mudah-mudahan memberi semangat untuk para staf pensyarah untuk membuat potongan yang lebih banyak lagi, kerana kita tahu bahawanya unit zakat ni dia hanya mampu bayar kurang daripada 50% apa yang diperlukan oleh asnaf kan. Kalau di UiTM Perak ni kita lihat juga agihan di UiTM Perak ratusan yang patut kita bayar kepada pelajar patutnya lebih tinggi, tapi kadang-kadang kadar bayaran hanya 16% daripada apa yang diperlukan oleh pelajar. Jadi menunjukkan perlu lagi kekuatan untuk ramai lagi untuk membuat potongan zakat, khususnya UiTM Perak boleh buat potongan zakat dengan zakat UiTM Perak yang kita pun ada perjanjian dengan MAIB sendiri. Betul. Jadi terima kasih kepada Ustaz yang sudi menerima jemputan daripada unit zakat. Jadi kita terus beralih kepada panel kita yang kedua, Fadil Ustaz Hamdi Rahman bin Yaakob, koordinator unit zakat, yang akan membentangkan tentang pengagihan zakat kepada pelajar UiTM Perak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Zaki selaku pengurusi majlis pada pagi yang penuh dengan barakah ini, hari Jumaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Syamil daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, terima kasih di atas kesudian untuk sama-sama kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita telah pun sebentar tadi dijelaskan ataupun mendapat penjelasan berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana pengiraan zakat pendapatan, salah satu sumber zakat yang hari ini menjadi sumber zakat yang besar lah, kan, zakat pendapatan di samping zakat perniagaan. Kalau zakat ternakan, tumbuh-tumbuhan ni dia dah kecil lah kalau kita nak bandingkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini izinkan saya untuk berkongsi
berkaitan dengan tadi pengiraan zakat pendapatan. Ini juga dia melibatkan pengiraan kan. Jadi pagi-pagi ini kita mengira pula pengiraan bagaimana kita mengira zakat agihan. Mengira agihan zakat yang kita beri kepada ataupun kita sampaikan kepada pelajar ataupun penerima zakat dalam kalangan pelajar ataupun staf di UiTM Cawangan Perak. Diizinkan saya kongsi slide ni ya. Boleh nampak ke slide lagi? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali pengiraan kadar agihan zakat di UiTM Cawangan Perak. Jadi kita agihkan zakat setiap semester kepada pelajar. Bagaimana kita tentukan berapakah jumlah zakat yang pelajar akan terima. Ini amat penting untuk diketahui sama ada dalam kalangan staf yang menjadi pembayar zakat, stakeholder, ataupun juga dalam kalangan para pelajar lah yang menjadi penerima zakat, supaya mereka dapat jelas bahawa kita dengan sedaya upaya untuk memberi zakat itu secara adil dalam kalangan pelajar. Pertama sekali ialah dari sudut agihan zakat, kita mengambil kira satu matlamat yang utama dalam pengagihan zakat yang diistilahkan sebagai sad al-khullah. Sadul khullah ini prinsip yang kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi memang dia pegang sebagai asas kepada pembinaan hukum. Tetapi dalam mazhab-mazhab yang lain juga menerima konsep sadul khullah ini, atau dalam bahasa kita sebut sebagai menutup jurang kemiskinan ataupun jurang keperluan. Maksudnya zakat itu tujuan dia ialah untuk menutup jurang kemiskinan ataupun keperluan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kalau kita tengok contohnya Imam Malik, dia menyebut jika engkau mendapati keseluruhan asnaf yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam kalangan mereka ada satu asnaf yang lebih memerlukan, utamakan mereka yang memerlukan sehingga memenuhi keperluan mereka. Adalah perlu mengikutinya setiap tahun, memenuhi keperluan tersebut. Yang lebih memerlukan tadi selagi mana ada keperluan. Ia bukanlah bahagian-bahagian yang tertentu. Maksudnya Imam Malik ini dia berbeza dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengagihkan kepada 8 asnaf itu. Tetapi lebih kepada yang memerlukan untuk memenuhi keperluan asnaf yang lebih utama. Dalam mazhab Syafi'i juga sebenarnya konsep ini diterima dengan begitu meluaslah. Contohnya Imam Nawawi, dia sebut kami tidak menolak bahawa maksud zahir ialah sadul khullah. Sadul khullah ini maksudnya tadi memenuhi keperluan ataupun kepentingan-kepentingan mereka yang memerlukan. Tetapi dia juga menyebut bahawa zakat itu adalah qurbah, adalah ibadah. Zakat itu ibadah, maksudnya zakat itu sah walaupun kita agihkan kepada yang kurang memerlukan dalam keadaan yang lebih memerlukan ada. Zakat itu sah. Tetapi apabila seseorang mengeluarkan zakat dengan sendirinya, jika ia enggan menunaikan, imam boleh mengambil harta dia. Maksudnya walaupun harta dia tu dia tak nak bagi, tapi imam boleh ambil. Kenapa imam boleh ambil? Kerana untuk memenuhi keperluan sadul khullah tadi. Sadul khullah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam konteks kita di UiTM Cawangan Perak ni, kita nak tengok keperluan siapa ataupun kemiskinan siapa yang sebenarnya kita nak tengok. Kemiskinan ibu bapa atau kemiskinan pelajar. Sebab dalam konteks pengalaman kita mengagihkan zakat ini, kemungkinan pelajar tu dalam dia di UiTM ni dia miskin. Walaupun ibu bapanya dalam kalangan yang berada. Dan kemungkinan juga pelajar itu dia okey. Walaupun dia datang daripada ibu bapa yang miskin, disebabkan bantuan-bantuan dan sebagainya lah. Jadi dalam kita nak mengagihkan zakat dalam kalangan pelajar ini berbeza sedikit lah. Mungkin dalam konteks di luar institusi pendidikan. Okay, so dalam institusi pendidikan ini, adakah kita nak lihat kemiskinan keluarga ataupun kita nak melihat kemiskinan
pelajar. Itu dua perkara yang perlu diberi pertimbangan secara jelas supaya agihan zakat itu boleh kita agihkan tuan-tuan secara adil dalam kalangan pelajar. Kalau katalah kita lihat keluarga. Maksudnya kita tengok keluarga miskin, kita akan bagi. Maksudnya semua pelajar yang datang daripada keluarga miskin, kita akan berikan keutamaan walaupun pelajar tersebut mempunyai sumber kewangan yang selesa untuk belajar. Dia dah ada sumber kewangan yang selesa. Tapi oleh kerana dia daripada keluarga miskin, maka dia menjadi keutamaan zakat. Sebab sadul khullah, kemiskinan tadi. Kalau kita lihat kemiskinan pelajar pula, jadi semua pelajar yang miskin akan mendapat keutamaan. Walaupun dia datang daripada keluarga yang berada. Jadi ada dua ekstremisme, ada dua perkara yang kita lihat. Kalau kita pilih yang pertama pun nampak macam tak adil. Kalau kita pilih yang kedua pun nampak macam kurang adil. Jadi bagaimana kita nak membuat keputusan supaya agihan zakat itu dapat kita laksanakan secara adil dalam kalangan pelajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat pertama sekali ialah dengan melihat kepada tanggungjawab nafkah ni, kita cuba faham. Adakah sebenarnya kalau kita nak lihat kepada kemiskinan keluarga, maksudnya bila keluarga miskin dia mendapat keutamaan zakat ataupun kemiskinan pelajar. So antara perkara yang boleh kita jadikan asas kepada kita buat keputusan itu ialah dengan melihat tanggungjawab nafkah. Dalam Islam, tanggungjawab nafkah anak yang telah baligh yang tiada pendapatan ni ada khilaf di kalangan ulama. Anak tu dia baligh dan dia tiada pendapatan. Pelajar kita lah. Dan kalau anak yang dah baligh, yang dah ada kerja, yang dah ada pendapatan, itu memang dia tanggung sendiri. Cuma sekarang ini kita membicarakan tentang anak yang telah baligh, pelajar-pelajar kita ni dah baligh dan mereka tiada pendapatan. Kalau kita lihat contohnya mazhab Hanafi, dia mengatakan bahawa tanggungjawab keuangan itu sudah tidak lagi ditanggung oleh ibu bapa. Maksudnya anak itu menanggung tanggungjawab secara individu. Dalam bahasa Arab dipanggil zimmah maliyah. Maksudnya dia mempunyai tanggungjawab keuangan secara individu, maksudnya dia kena cari rezeki sendiri dan sebagainya. Kalau menurut mazhab Maliki, juga dia mengatakan tanggungjawab anak kalau anak tu lelaki. Anak lelaki kalau dah balik, dia bertanggungjawab terhadap rezeki dia, mencari keperluan hidup dia dan sebagainya. Dia dah terputus dah daripada ibu bapa dari sudut tanggungjawab hukum. Kalau anak perempuan, bapa masih lagi bertanggungjawab nafkah anak tu sampailah anak tu kahwin. Bila dah kahwin, dah bersama dengan suami, maksudnya ketika itu tanggungjawab berubah kepada suami. Ini dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i pendapat dia sama dengan Hanafi. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang kita pakai dalam konteks negeri Perak lah. Secara umumnya, kalau kita lihat, kecuali dalam kes-kes tertentu, kita akan keluarlah kepada mazhab Hanafi dan sebagainya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, juga sama macam Hanafi, anak lelaki yang telah baligh tidak ada pendapatan, bapa tak tanggungjawab terhadap nafkah. Begitu juga anak perempuan, bapa tidak lagi bertanggungjawab terhadap nafkah mereka. Kecuali mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawa bapa masih lagi bertanggungjawab terhadap nafkah anak walaupun anak itu telah baligh, kira sama ada lelaki atau perempuan, jika mereka tidak mempunyai pendapatan. Ini pendapat di kalangan mazhab, ya, di kalangan mazhab. Kalau kita lihat di sini, contohnya ini Imam Nawawi dia sebut, jika anak-anak telah baligh dan sihat tetapi memerlukan dan tiada pekerjaan. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya dalam mazhab tu pula, walaupun secara umumnya mazhab tadi dia mengatakan bapa tidak tanggungjawab, tetapi kalau kita detail lagi dalam mazhab itu pula ada khilaf juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i,
ada dua jalan, ada dua aliran. Aliran pertama, sahabat-sahabat Imam Syafi'i sebut bahawa apa orang panggil, ada pendapat yang mewajibkan nafkah, tanggungjawab nafkah kepada ibu bapa, dan ada pendapat yang tidak mewajibkan. Bagaimanapun, kalau kita lihat di sini, Imam Nawawi kata yang menjadi mazhab kita, yang inilah mazhab kita itu, iaitu pendapat yang tidak lagi mewajibkan nafkah ke atas ibu bapa terhadap anak-anak yang telah baligh walaupun mereka tidak mempunyai pendapatan. Okey. Bila kita berpegang kepada konsep ini, maknanya ibu bapa itu anak-anak tadi dia mempunyai tanggungjawab keuangan sendiri. Kan, maksudnya kita tak boleh bebankan ibu bapa ke atas kekurangan keuangan anak-anak. Jadi dalam konteks ini kita boleh definisikan bahawa kemiskinan yang kita lihat ialah kemiskinan anak tu, kemiskinan pelajar itu sendiri, sebab dia telah pun panggil dari sudut kewangannya dia telah pun terpisah daripada tanggungjawab ibu bapa dia. Maksudnya dia kalau miskin, dia miskin walaupun ibu bapa kaya, kita melihat kemiskinan anak itu. Kita tidak lagi merujuk kepada ibu bapa dia walaupun ibu bapa dia kaya dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita melihat dari sudut hakikatnya, ibu bapa masih lagi, walaupun tak wajib, tapi masih lagi memberi sumbangan kepada anak-anak. Jadi ini kajian yang kita buat dalam kalangan pelajar di UiTM Cawangan Perak. Maksudnya minnya tu berat sebelah bayar, berat sebelah ibu bapa menyumbang kepada anak-anak. Jadi untuk apa orang panggil memberikan keadilan dalam konteks pelaksanaan zakat di UiTM Cawangan Perak ini, pertama sekali kita agihkan zakat berasaskan kepada keperluan pelajar. Maksudnya memenuhi keperluan pelajar. Kita melihat kepada kemiskinan pelajar. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengambil kira juga keupayaan nafkah ibu bapa. Jadi kita gabungkan kedua-dua apa orang panggil pendapat tadi. Pendapat yang mengatakan bahawa anak-anak ini dia sudah lagi tidak ataupun terputus tanggungjawab nafkah ke atas ibu bapa. Jadi atas asas itu kita mengagihkan zakat dengan melihat kepada keperluan pembelajaran pelajar secara khusus. Maksudnya kita melihat kemiskinan pelajar di situ. Tetapi dalam masa yang sama kita juga mengambil kira anggaran nafkah yang boleh diberikan oleh keluarga. Jadi bagaimana kita mengira anggaran nafkah keluarga itu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okay. Jadi anggaran nafkah keluarga tadi kita buat berasaskan kepada had kifayah. Kita asaskan kepada had kifayah untuk melihat sama ada keluarga itu miskin, fakir dan sebagainya. Okay, berasaskan kepada had kifayah. Cuma had kifayah ini bukanlah had kifayah negeri Perak lah. Sebab pelajar kita ada yang datang daripada negeri Perak, ada yang datang daripada seluruh Malaysia. Jadi had kifayah ini adalah yang kita buat berasaskan kepada perbandingan had kifayah majlis-majlis agama ataupun jabat-jabat zakat di negeri-negeri tertentu di Malaysia lah. So kita buat perbandingan. Jadi ini adalah had kifayah yang kita tetapkan. Yang kita telah tetapkan untuk melihat sama ada keluarga itu kaya atau miskin dan berapa banyak nafkah yang dia boleh beri kepada anak. Jadi kalau kita melihat di sini nombor 7 itu anak yang dibelajar di IPT, kadar nafkah yang secukupnya untuk anak di IPT ialah RM310. Itu kadar nafkah yang secukupnya lah. Bukanlah maksudnya dia senang, tetapi itulah tahap yang kalau kita nak wajibkan, kita boleh wajibkan ibu bapa bayar banyak tu. Yang lebih itu adalah orang panggil bonus yang diberikan oleh ibu bapa, kita tak boleh wajibkan ke atas mereka berasaskan kepada undang-undang dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana kita mengira, saya bagi contoh di sini.
Okey, so kalau kita lihat di sini, ketua keluarga dia ada hak kifayah dia. Hak kifayah dia maksudnya berapa jumlah yang diperlukan sebulan sebagai seorang ketua keluarga untuk hidup yang mencukupi, tidaklah senang tetapi okey, boleh hidup dalam keadaan yang mulia lah, yang mulia. Okey, dia panggil hak kifayah. Ketua keluarga kalau rumah dia berbayar RM940. Kalau rumah dia tak berbayar RM640. Kanak-kanak tidak bersekolah RM300. Kanak-kanak prasekolah RM230. Kanak-kanak bersekolah rendah RM270. Remaja sekolah menengah RM300. Anak di IPT RM310. Dewasa tidak bekerja RM310. Ini ambil pendapat yang mewajibkan tanggungjawab ibu bapa ke atas anak yang belum bekerja. Okey, kemudian dewasa bekerja, dia masuk sekali sebab dia duduk di rumah itu. Dia menyumbang duit di situ, so kita masuk sekali 490. Saudara baru, sakit kronik dan sebagainya. Ini adalah dalam keluarga tadi kita sebut sebagai jumlah wang yang diperlukan untuk satu-satu keluarga untuk hidup yang secukupnya, yang selayaknya. Okey, yang selayaknya. Jadi kita bila kita nak kira berapa banyak, daripada situ kita cuba mengira ataupun kita nak mengira berapa banyak nafkah yang sepatutnya diberikan oleh satu-satu keluarga kepada anak dia di UiTM. Supaya kita boleh buat anggaran belanjawan pelajar tersebut untuk kita kenal pasti berapa banyak zakat yang kita boleh bagi ataupun kekurangan keperluan pelajar tersebut kepada zakat. Kita ambil contoh di sini. Kita katakan bahawa kalaulah keluarga itu pendapatannya 1,000. Bila pendapatannya 1,000, dia cukup untuk diri dia saja. Dalam Islam ni kalau berasaskan kepada wabah Zuhaili, dia ada keutamaan duit ataupun sumber kewangan keluarga itu ada keutamaan. Pertama, utamakan untuk diri sendiri. Kedua, keutamaannya untuk anak kecil. Ketiga, keutamaannya untuk isteri. Bila dah lebih untuk isteri, baru boleh bagi kepada anak dewasa. Dia ikut keutamaan. Maksudnya dari sudut pelaksanaan hukum itu, dia mengikut keutamaan. Walaupun dalam aplikasi biasa, semua orang akan dapatlah serba sedikit dan sebagainya. Okey. Jadi kalau dia ada pendapatan 1,000 sebulan, maknanya cukup untuk diri dia dan sedikit lebih untuk anak kecil. Jadi keluarga ini dipanggil fakir sebab kurang daripada 50% keperluan dia. Dia ada seorang anak kecil, ada seorang isteri dan seorang anak di IPT. Jika pendapatannya 1,240, maksudnya cukup untuk diri dia dan anak kecil. Untuk isteri tak boleh, untuk anak di IPT tak boleh. Maka dia masih lagi dalam kategori fakir sebab kurang 50%. Keperluan dia boleh dipenuhi, nafkah untuk anak di UiTM dia tak payah bagi. Dia tak perlu bagi, kosong. Jika pendapatannya 1,500, begitu juga. Tapi dalam konteks ini dah lebih 50%, maka dia dianggap sebagai miskin. Tetapi dia adalah miskin yang tak mampu untuk menyara anak di universiti. Jika pendapatannya tambah lagi kepada 1,930 contohnya, maka dia telah pun dapat menyara diri dia, anak kecil dan isteri, dan sebahagian daripada pendapatan itu sebanyak RM200 dia boleh beri kepada anak di universiti walaupun dia masih miskin. Jika pendapatannya RM2,040, dia boleh gunakan untuk diri dia, anak kecil, isteri dan seterusnya anak di IPT. Maksudnya dia mempunyai pendapatan yang cukup, mencukupi hak kifayah. Bila mencukupi hak kifayah, maksudnya dia perlu sebaiknya diberikan kepada anaknya jumlah yang sama dengan hak kifayah tadilah, iaitu RM310. Jika pendapatannya RM5,000, juga dia hanya diwajibkan untuk memberi pendapatan kepada anaknya yang mencukupi hak kifayah
tersebut. Tak, yang lebih itu bonus. Ini kadar pengiraan nafkah anak di IPT. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat di situ, kita lihat di sini, maksudnya di sini kita dapat buat perbandingan keperluan pelajar tadi ataupun saddul khullah, kita nak menutup kekurangan ataupun kemiskinan pelajar. Okey. Contohnya pelajar daripada keluarga fakir. Okay, kita ada sumber kewangannya dan kita ada anggaran perbelanjaan. So anggaran belanjawan ini dibuat oleh pelajar di awal semester ketika dia nak mohon zakat. Maksudnya dia belum ada lagi semester tu, panjang lagi, tapi di awal semester dia akan buat anggaran belanjawan ini berasaskan kriteria-kriteria yang kita bagi. Jadi apabila dia datang daripada keluarga fakir, keluarga dia tidak ada nafkah yang boleh bagi kat dia. Dan pelajar ini hanya ada pembiayaan PTPTN, contohnya 2,000. Dia dapat PTPTN 12,000 bahagi 6 semester, satu semester 2,000. Jadi pendapatan pelajar ini 2,000. Kemudian kita kira pula belanjawan ya. Makan untuk 5 bulan iaitu 150 hari, RM10 sehari, 1,500. Yuran pengajian 540. Dia duduk di rumah sewa, tak duduk di kolej, so kita masukkan bayaran rumah sewa dia 150 sebulan. Keperluan studio untuk kerja lapangan untuk satu semester, yang ini kita letakkan berasaskan research lah. Ini saya letak je 500 tetapi dia berbeza mengikut berbeza mengikut bidang pengajian. Ada bidang pengajian yang keperluan kerja khusus sikit, ada bidang pengajian yang keperluan kerja khusus banyak. Contohnya foto, keperluan kerja khusus dia kena beli kamera jadi banyak, jadi tinggi. Ataupun fashion juga tinggi contohnya. Kalau kita bandingkan dengan accounting mungkin tidak tinggi, begitu. Ini saya masuk satu jumlah dekat sini RM800 satu semester. Kemudian jika dia ada pengangkutan harian, bila dia duduk di rumah sewa, dia kena naik bas dan sebagainya untuk ke kolej ataupun tumpang kawan dan sebagainya. So kita masukkan juga RM50 satu semester, RM50 satu bulan, RM250 5 bulan satu semester keperluan dia. Pengangkutan pergi balik dari rumah, so dia datang daripada rumah dia ke kolej, habis semester balik rumah dia. Dia kena, yang ini wajib kan, RM100 dia kena letakkan. Contohnya pelajar ini dekat ya, dia RM50 pergi, RM50 balik, sebagai contoh. Kemudian keperluan kendiri, beli kasut, selipar putus dan sebagainya, kita letakkan RM50 satu bulan, RM250 untuk satu semester. Maksudnya anggaran belanjawan ya dengan keperluan-keperluan ini iaitu sebanyak RM4,190. Sedangkan pendapatannya hanya RM2,000. Maka pelajar ini memerlukan zakat, memerlukan bantuan, termasuklah zakat iaitu sebanyak RM2,190. Ini daripada keluarga fakir. Dengan komitmen yang sama, tetapi jika dia datang daripada keluarga miskin yang boleh bagi 100 bulan contohnya, tidak cukuplah hak kifayah tetapi boleh bagi 100 bulan, maka dia dapat tanggungan nafkah di sini sebanyak RM500. Jadi bila kita campur, maka kita akan dapat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sumber kewangannya untuk semester tersebut sebanyak RM2,500. RM2,500. Kemudian jika kita lihat pendapatannya tadi, maka 4,190 kita tolak belanjawan tadi, perbelanjaan tadi kita tolak dengan sumber pendapatan, maka kita dapatkan dia punya khullah lah, dia punya jurang kemiskinan ataupun keperluannya sebanyak RM1,650. Kurang sikit daripada fakir tadi. Jika daripada keluarga berada, nafkahnya ialah RM310 satu bulan minima. Okay, minima yang boleh kita tetapkan, jadi menjadi RM1,550 untuk
satu semester. Maka pendapatannya ataupun sumber kewangannya ialah 3,550. Jika kita tolak dengan perbelanjaan yang diperlukan untuk semester tersebut, yang minima untuk semester tersebut, maka kita dapati bahawa di sini keperluannya kepada bantuan ataupun untuk memenuhi kekurangan tersebut ialah sebanyak 640. Okey. Jadi bila kita ada ramai pelajar, jumlah ini kita akan campur. Kita akan campur semua jumlah tersebut, maka kita akan dapatkan keperluan zakat keseluruhan. Jadi tadi contohnya 3 orang kan. 3 orang tadi ada yang perlu 2,190, ada yang perlu 1,650, ada yang perlu 640 contohnya. Jadi kita campur semua tadi, maka kita akan dapat keperluan zakat keseluruhan. Jika kita lihat di sini pada setiap semester keperluan zakat mereka melebihi 1 juta. Cuma pada semester yang lepas dia kurang sebab tak ramai pelajar. Bila pelajar tak duduk di kampus kan, yang memohon itu, bilangan yang memohon itu berkurangan. Jadi keperluan zakat keseluruhan juga berkurangan daripada 1 juta kepada 438,000. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya, walaupun keperluan zakat keseluruhan 1 juta lebih dan sebagainya, tetapi duit yang kita ada ataupun sumber yang kita ada tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan keperluan. Kalau kita lihat pada September 2017, Februari 2018, pelajar keseluruhannya memerlukan 1.4 juta. Tetapi kita hanya ada duit 203,000 ringgit. Maksudnya, dan begitu juga pada semester-semester yang lain. Termasuklah semester yang selepas ini, kita ada 400,000 keperluan tetapi kita ada duit sebanyak 195,000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara kita nak agih? Kita ambil nisbah. So kita ambil nisbah dengan kita membahagikan peruntukan zakat dibahagikan dengan keperluan, kita dapat nisbah. Contohnya pada September 2017 hingga Februari 2018, nisbah yang kita dapat ialah 0.14. Tetapi pada September 2020, Februari 2021, nisbahnya ialah 0.44. Itu kita ambil nisbah. Jadi dengan nisbah ini kita bahagilah. Kita bahagi. Contohnya kita katakan nisbah keupayaan zakat pada semester ini ialah 0.4. 0.4, maka kita darab keperluan zakat pelajar keseluruhan ni. Pelajar yang fakir tadi dia perlukan 2,190. Tetapi kita boleh bagi 0.4 je daripada jumlah ini. Maka zakat dia yang kita agihkan yang sebenarnya ialah 876 ringgit. Miskin pula dia perlukan 1,690. Tapi kita boleh bagi 0.4. Maksudnya 40% daripada jumlah ini. So zakat dia yang kita agihkan banyak ni lah. Kalau yang berada dia mungkin perlu sedikit, tapi kita tetap agihkan zakat banyak ni. Maksudnya setiap orang ini walaupun jumlah zakat yang mereka dapat berbeza-beza, tapi ia adalah jumlah yang kita agihkan berasaskan kepada nisbah keupayaan zakat dengan melihat keperluan sebenar ataupun jurang keperluan yang dihadapi oleh pelajar. Jadi begitulah cara ataupun bagaimana kaedah kita mengagihkan zakat di UiTM Cawangan Perak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jika ada soalan boleh ajukanlah ataupun ada pandangan dan sebagainya yang untuk kita untuk kita dapat membuat penambahbaikan. Okey, silakan siapa-siapa yang ada nak bertanya soalan, silakan.
Sekali kita lihat Ustaz, kita punya agihan zakat di UiTM Perak ni biasanya kita habiskan pada setiap semester, setiap tahun kita akan kosongkan akaun kita untuk diagihkan ke pelajar. Begitu ya Ustaz Amri? Ya. Kita akan, maksudnya itulah keupayaan yang ada pada kita akan gunakan keseluruhannya lah. Akaun asnaf selain daripada akaun amil lah, sebab akaun amil itu adalah pendapatan kita sebagai amil. Walau bagaimanapun akaun amil juga digunakan untuk menampung untuk agihan kepada asnaf-asnaf selain daripada amil tadi lah. Untuk makluman juga, pada sebelum ini juga Ustaz, sebelum ini pada ketika nisbah zakat kadarnya terlalu rendah sehingga mencapai kepada 0.7% sahaja. Pada ketika itu kita telah menggunakan jumlah yang besar daripada tabung amil untuk menampung keperluan pelajar, sehingga melibatkan jumlah beratus ribu duit amil digunakan pada setiap tahun. Betul. Untuk meningkatkan kadar capaian kita pada ketika ini, kebanyakannya kita cuba sasarkan untuk pada awal dahulu sehingga 2019 kita nak sasarkan kita mencapai 25% daripada apa yang pelajar perlukan Ustaz Amdi. Ya. Jadi jika ada soalan daripada tuan-tuan, kalau tak ada, macam mana Ustaz Amdi? Kita ada Ustaz Syamil untuk penutup, ada kata-kata penutup daripada Ustaz Syamil. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali nak ucapkan tahniah lah kepada Ustaz Amdi, tim, Ustaz Zaki dan sebagainya. Di atas, kita semua boleh lihat tadi ya, tuan-tuan dan perempuan bagaimana proaktifnya tabung zakat ke Ustaz Amdi dinamakan? Tabung amanah zakat UiTM, sebab kita sebagai amil institusi. Ya. Di bawah MAIB jugalah ya. Ya betul. Jadi tabung amanah zakat 50% daripada kutipan. Tabung amanah zakat 50% kutipan tu dipulangkan semula untuk kita agihkan dalam kalangan pelajar lah. Kalau kita lihat 50% itu dia lebih kurang 500,000, 600,000 lah satu tahun. Jadi seruan kepada tuan-tuan dan perempuan, mungkin yang ada pada hari ini telah sedia ada membuat potongan gaji zakat melalui pihak UiTM. Tahniah dan juga syukur alhamdulillah kita ucapkan. Namun mohonlah ya, bersama kita war-warkan kepada sahabat-sahabat kita di seluruh UiTM cawangan Perak khususnya, untuk bersama kita berganding bahu sebagai satu kita ni kerjasama strategik di peringkat lapangan. Dari sudut tuan-tuan menyumbangkan sebahagian harta tuan-tuan untuk membantu anak-anak didik, adik-adik kita, anak-anak kita yang bakal menyambung pengajian di UiTM khususnya. Jadi secara penutupnya ataupun kesimpulannya pada saya, pada pihak MAIB, kami doakan sentiasa tabung amanah zakat UiTM terus proaktif, terus bergerak aktif lah untuk membantu anak-anak asnaf ataupun anak-anak kita di UiTM ni, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang barisan-barisan kaki tangan, pensyarah dan sebagainya. Kami juga memohon dan merayu sekali lagi untuk kita war-warkan perkara ini supaya peratus yang tadi Ustaz Hamdi, Ustaz Zaki maklumkan 0 point something kan, memang agak rendah. Jadi kita pun cuba untuk kita bantu sedaya yang baik, sedaya yang boleh untuk melancarkan lagi dari sudut perjalanan adik-adik ataupun anak-anak kita ni untuk belajar sepanjang semester insya-Allah. Jadi akhir kata daripada saya Ustaz Hamdi, Ustaz Zaki, terima kasih di atas nak jemput lagi, tolonglah jemput ya. Mungkin nak spesifik nak tahu berkenaan dengan jenis bantuan ke, boleh kita buat tajuk bantuan saja supaya lebih saya rasa saya lagi suka explore, kita sama-sama explore benda sebenarnya bantuan zakat dan sebagainya. Saya insya-Allah kita boleh terangkan bersama untuk kita tahu dengan lebih lanjut supaya kita jelaslah di mana peruntukan zakat ataupun dana zakat itu diagihkan insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan.
Ya, sama-sama. Itulah penerangan, penjelasan yang begitu dapat merungkai kekusutan yang ada dalam fikiran kita tentang unit zakat, yang selalu juga unit zakat ni jadi tempat tomahan fitnah yang mengatakan unit zakat ni tak boleh bagi bantuan kepada penerima zakat. Ada yang mohon banyak kali, kadang kita ni minta terlalu strict sangat, dia marah, isi borang susah, datang susah. Jadi unit zakat ni jadi tempat orang melepaskan marah bila dalam kesusahan. Sedangkan kita kena ingat juga unit zakat sendiri pun kemampuan dia terlalu rendah. Kalau kita lihat apa yang dicerita oleh Ustaz Syamil tadi, menunjukkan di negeri Perak ini nisbah dia kurang daripada 50% kemampuan kita membayar zakat pada penerima. Jadi mungkin akan ada orang yang tak dapat, yang kita tengok dia layak terima zakat tapi kita tak boleh nak bagi kerana duit kita terpaksa bagi kepada yang lebih susah. Macam suka saya sebut contoh macam ni kan. Kalau ada orang yang dalam pinggannya tak ada nasi, takkan kita nak isi dekat orang lain nasi yang ada lauk. Jadi ada orang yang dia makan nasi, dia tak ada lauk, dia rasa dia susah. Tapi ada orang yang tak makan nasi pun, jadi unit zakat ni boleh bagi kat dia nasi je. Selagi dia tak boleh bagi lauk, jadi dia tak boleh nak bagi dekat kita semua sama lauk. Jadi kesusahan yang dihadapi oleh unit zakat dan dihadapi oleh zakat Perak, termasuk UiTM jugalah. UiTM pun saya meletakkan apa yang berlaku pada hari ini dengan kadar bayaran zakat yang terlalu rendah, apa yang ditunjukkan oleh Ustaz Hamdi tadi, kadar yang terlalu sedikit, kadang-kadang mencapai 17%. 17% nisbah ni terlalu rendah. Maksudnya pelajar hanya dapat 170 saja daripada 1000. Jika dia perlu makan, kalau kita ambil kadar makan, dia perlu makan RM10 sehari, seorang tu perlu makan RM10 sehari. Tapi kita boleh bayar kat dia RM1.50 aja. Macam mana dia nak makan dengan RM1.50 dengan kadar 15% yang kita bayar? Bermaksud juga kalau tuan-tuan, begitu pentingnya kita membayar zakat kepada negeri Perak dahulu, kerana rakyat negeri kita sendiri pun hampir tak makan lah. Tak cukup dengan kadar nisbah yang ada. Kalau kita tengok 10, kalau kita sebut RM10 lah duit makan, setengah duit makan RM5. Kalau orang tak cukup makan 2 kali sehari rakyat kita, jadi kita kena bagi dia sekali makan je sehari. Sekali makan kita tak mampu bagi kerana kita hanya mencapai 15% daripada apa yang dia perlukan. Kita bagi dia RM1.50. Sekali makan pun tak cukup. Sepatut kita bagi dia RM10 untuk makan 2 kali sehari. Kita bagi RM1.50 tak cukup. Setengah untuk makan sekali sehari pun kita tak boleh bagi. Begitulah kekangan yang dihadapi oleh zakat negeri Perak dan juga zakat UiTM. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan supaya sama-sama lepas ni, kalau duit tu ada lebih, boleh bayar zakat lebih lagi, tu lagi lebih baik. Senang cerita, tak payah nak susah-susah kira, potong je 2.5%. Kan? Mana kita tak payah pening, tengok je gaji kita. Kalau kita keliru dengan kiraan-kiraan tadi, kita potong 2.5%. Tentu dah kita dah selesai dah. Dan yang lebih tu kita anggaplah sedekah, kan? Okey, jadi ada sedikit ulasan daripada sebagai kata penutup daripada Ustaz Hamdi Rahman sebagai koordinator zakat UiTM Perak. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zaki. Pertama sekali ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama sekali ialah zakat ini dia wajib, satu perkara yang wajib. Dan di samping zakat itu ada pula sedekah lah macam yang disebut oleh Ustaz Zaki tadi. Okey. Kenapa sebenarnya, apakah latar belakang kita bersedekah dan sebagainya? Saya ingin bawa kepada satu pandangan yang diberikan oleh Imam Al-Hasan Asy-Syaibani kalau kita baca dalam kitabnya Al-Kasbu. Imam Al-Hasan Asy-Syaibani dia jelaskan bahawa keadaan kita di hari akhirat nanti dia terbahagi kepada 4 kumpulan. Kumpulan pertama ialah kumpulan yang masuk syurga tanpa hisap. Kumpulan kedua ialah kumpulan yang masuk syurga dengan hisab yang ringan, hisaban yasira. Kita selalu doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma. Kumpulan yang ketiga ialah kumpulan yang masuk syurga tetapi dengan hisab yang berat. Maknanya mereka dipertanggungjawabkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat lah. Ada itab dekat situ, tetapi tetap masuk syurga. Dan kumpulan yang keempat ialah kumpulan yang
apa orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, na'udzubillah lah kan, yang masuk neraka. So ada 4 kumpulan ini. So kumpulan yang pertama ni, siapa yang masuk syurga tanpa hisab, ialah mereka yang mengambil dunia yang wajib je. Jadi Tuhan tak hisab dia lah, sebab Tuhan wajibkan dia ambil benda tu. Tuhan wajibkan dia makan setakat yang Tuhan wajibkan dia. Jadi dia tidak dihisab. Mereka ini dari kalangan para sahabat dan sebagainya lah kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dia memang kaya, tapi dia bagi habis harta dia dekat Nabi. So dia pun tak ada lah untuk dihisab, sebab dia telah mengagihkan keseluruhannya. Yang mendapat hisab yang ringan ialah mereka yang ambil lebih sedikit daripada yang wajib, tetapi mereka tidak menikmati dunia tadi. Mereka tidak makan untuk sedap, mereka tak pakai untuk cantik, mereka pakailah tapi lebih sedikit. Kalau wajib itu ada 3 helai pakaian, mereka ada 4. Lebih sedikit, tapi dia tidaklah nak pakai yang berjenama, yang cantik, yang untuk menikmati pakaian itu, juga makanan dan sebagainya. Dan mereka ini masuk syurga dengan hisab yang ringan, sebab walaupun mereka kaya, bila sedikit saja diambil untuk diri sendiri secara peribadi, maksudnya yang lebih-lebih itu mereka akan gunakan untuk kepentingan agama. Dah selesai lah. Mereka juga daripada kalangan orang yang hebat lah kan, dekat dengan Allah SWT. Dan yang ketiga ialah yang masuk syurga dengan hisab yang berat. Kata Al-Hasan Al-Syaibani, hisab yang berat itu maksudnya dia dipersoalkan tentang adakah dia menjaga hak-hak orang yang lapar, adakah dia menjaga hak-hak orang yang miskin, yang susah ni. Kalau ada orang susah kat kampung dia, kat tempat dia buat apa? Kan? Jadi dia dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan untuk menjawab di atas setiap kemewahan yang kita miliki, kesenangan yang kita ada, keseronokan yang kita dapat dalam kehidupan kita itu, semua itu akan disoal berhubung dengan hak-hak orang yang memerlukan. Adakah kita melaksanakannya? Jadi zakat ini yang wajib, tetapi sebenarnya apa yang nak dijelaskan iaitu selepas zakat itu ada lagi perkara-perkara yang kita sebenarnya kalau kita melihat kepada konteks tadi, maknanya kita perlu laksanakan untuk kepentingan hisab di akhirat tersebutlah. Jadi itulah keadaan-keadaan kita bila kita lihat kita sentiasa hari ini dalam kemewahan, dalam kesenangan kan. Walaupun tidaklah macam orang yang billionaire, tetapi kita menikmati kehidupan itu. Kita menikmatinya di rumah, kita menikmati dengan menggunakan pinggan, mangkuk, kita menikmati dengan menggunakan tempat duduk di rumah kita, kita menikmati dengan macam-macam kan. Dan semua itu ada hak-hak orang miskin, hak-hak orang lapar yang akan disoal di hari akhirat kepada nikmat-nikmat yang kita dapat tadi. Jadi di samping zakat ini tuan-tuan, walaupun zakat ini wajib, kalau kita kira tadi, saya rasa adalah sesuatu yang mungkin juga perlu kita lihat jika kita boleh menambah zakat kita di UiTM Cawangan Perak ini. Kalau lebih sedikit pun, contohnya bagi kita yang bayar zakat, bayar cukai pendapatan, saya rasa tidak ada kerugian untuk kita menambah zakat ataupun sedekah kepada UiTM Cawangan Perak. Saya rasa setakat itu saja Ustaz Zaki. Saya nak terima kasih banyak kepada semua di atas kehadiran pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kehadiran tuan-tuan dan kewujudan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira sebagai sebahagian daripada ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdi Rahman. Jadi akan datang mungkin kita boleh buat satu sesi perjumpaan
promosi untuk bayaran zakat ataupun kita ada perjumpaan lagi yang akan datang pertemuan dengan Ustaz Syamil ni insya-Allah kan. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah kan. Jadi di sini saya wakil UiTM Perak ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Wakil Maib sudi hadir bersama-sama kami pada pagi ini untuk menjelaskan tentang kekangan yang dihadapi oleh Maib sendiri, dan kami di sini pun masih lagi menghadapi cabaran macam mana nak mencapai nak tingkatkan keupayaan berzakat. Jadi saya minta tuan-tuan yang mana dekat UiTM Perak ni, kita tahu kita ada tabung sedekah, kita ada wakaf, dan kita ada juga zakat. Jadi siapa yang ni yang belum buat potongan, boleh buat potongan di staff portal, dan siapa yang untuk belum buat penambahan zakat boleh juga buat sendiri di staff portal UiTM. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kedua panel kita yang pakar pada hari ini dapat menyelesaikan kekusutan yang ada dalam fikiran kita selama hari ini. Mudah-mudahan juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan, terima kasih kepada hadirin dan hadirat. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang lain insyaAllah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya, saudara-saudari boleh isi Google Form yang ada di ruangan chat ya, ruangan komen boleh untuk kehadiran. Terima kasih ya Kak Ita, Dr. Kamil, Azlina, Ustaz Zahirwan, Aruf Farida, semua kawan-kawan UiTM, terima kasih. Kak Rozi pun ada, terima kasih. Ramai ni, Abang Syam ada, Azlina. Terima kasih atas kehadiran. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum.